adalah khalifah yang akan memakmur dan juga mendamaikan. Sebelum kita nak bincang tentang daya tahan ataupun penawar yang perlu ada dalam berdepan dengan cabaran ini, mungkin kita nak kenal pasti dulu cabaran-cabaran itu. Mungkin Dr. Sharifah boleh melihat dari sudut yang lebih besar. Sebenarnya sebagai umat Islam, bagi khalifah dalam dunia ini, apakah sebenarnya cabaran yang paling besar? Hari ini kalau nak sebut cabaran macam-macam, cabaran duit, anak nak kahwin, kan anak tak kahwin-kahwin pun cabaran juga tu. Tapi apakah cabaran yang paling besar sebenarnya yang kita nak tengok? Mungkin sudah ada jawapan. Kalau pepatah Melayu kata, lautan mana yang tak bergelora. Tengok zaman aja lah tuan-tuan. Sekarang ni dah dinamakan dengan era ICT. Dunia tanpa sebadan, globalisasi, cyber dan macam-macam. Kalau dulu orang tak pernah nampak pun negara luar. Keluar tak keluar nak pergi haji, Ustazah, itu pun naik kapal laut katanya kan. Kapal terbang sebenarnya tak pernah nampak. Makannya pun berbeza, tak pernah rasa orang hari ni makan Japanese food, Italian food, macam-macam lagi. Bila ada macam-macam ni, maka lahirlah cabaran-cabaran yang pelbagai juga tuan-tuan, yang kadang-kadang tidak dapat ditangani oleh manusia ini dengan cara yang baik. Yang kita bimbang, cabaran itu yang paling utama bagi umat Islam ialah cabaran yang boleh mengguncang keimanan, pegangan agama, ketakwaan. Yalah, kok ia pun ada cinta cyber, ada juga batas-batasnya. Kok ia pun dah ramai orang atas muka bumi ini. Pergaulan bebas lelaki perempuan kenalah jaga. Janganlah sampai dengan hebatnya kita, dengan pergaulan dengan masyarakat yang macam-macam ini, akhirnya kita ini berjalan berpegang tangan itu biasa, walaupun tanpa akadnya. Akhirnya kita bimbang, berlakulah seks luar nikah, seks luar tabi'i, pembuangan bayi, na'udzubillahi min zalik, sehingga kan perkara-perkara itu bermerajalela dalam kehidupan umat Islam yang dikatakan khalifah fil ard itu. Ini yang kita takut, sedangkan Islam, iman yang kita pegang, kalau Rasulullah, kalau firman Allah menyebut la taqrabuz zina, ya hebat mana engkau, bekerjalah engkau dan sebagainya itu, tetapi menjaga batas-batasnya untuk pegangan agama. Sebab itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kita tidak melakukan perkara yang di luar batasan yang mengganggu keimanan kita ketika itu kita beriman. Itu yang pertama. Antara contohnya. Yang keduanya, cabaran juga bagi orang Islam ini ialah cabaran ekonomi kita. Ada juga masyarakat kita yang tak mahu dan tak mampu untuk bersaing dalam keadaan kegawatan ekonomi yang begitu pesat hari ini. Masih ada yang bermalas-malas, berpeluh tubuh, sedang orang lain pantang nampak peluang. Ini Islam kata fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu taala, rebut-rebut kepada peluang. Jadi kita melihat jangan sampai dengan keadaan ekonomi yang rendah, akhirnya manusia ini bila dibuang kerja stres, akhirnya ambil jalan pendek, menipulah dia, menggunakan cara-cara yang haram dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Hijrah meninggalkan daripada segala perkara yang mungkar, yang tidak diredai oleh Allah, yang zahirnya, dan demikian juga daripada sekalian isi hati kita yang maksiat, yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Rasai kemeriahannya di Stadium Aida. Itu di antara perkara yang telah dibentangkan bila bercakap tentang cabaran. Ya tuan-tuan, di mana-mana pun ada cabaran, tapi kalau bijak kita dengan daya tahan, dengan cara mengurus cabaran, percayalah ia yang benda yang sukar akan dapat kita permudahkan. Macam contoh forum perdana lah, dulu siapa sangka forum perdana boleh bersiaran dari Singapura, tapi berkat kepimpinan pengurusan yang baik, ketua pengarah JAKIM kita, pimpinan di MUIS berpakat berpadu tenaga, hari ini sejarah tercipta, kita berada di bumi Singapura, bumi Tumasik satu ketika dulu. Jadi Ustaz Farid, apa lagi cabaran-cabaran Ustaz Farid yang sebenarnya boleh kita kenal pasti dulu, sebab kita nak cari penawar ni, daya tahan, kekuatannya. Apa lagi cabaran? Tadi dah dibawakan soal keimanan, soal cabaran ekonomi. Lagi umat Islam Malaysia, Singapura ni, apa lagi yang mungkin kita boleh kongsi tentang cabaran ini?
Ramai di antara kita yang tahu kita Islam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mau lihat adakah iman dan Islam kita itu benar-benar sudah berakar umbi dalam hati perut kita. Kita mahu jaga Islam dalam kehidupan kita. Di mana saja kita dicampakkan, apa saja situasi dan keadaan kita, kita mempunyai semangat God conscious. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dhamirun aiqadathu khasyatullah. Maksudnya ada fitrah naluri yang menyedarkan bahawa adanya Tuhan, Ustaz Syarif. Di mana saja kita berada dalam Dewan Expo ini, kita rasa adanya Tuhan. Kita pergi ke pasar malam, adanya Tuhan. Kita pergi ke mana saja, tepi pantai ada Tuhan. Tidak ada tempat yang kita tidak lihat adanya Tuhan di situ. Maksudnya di mana saja kita berada, kita dapat merasakan naluri fitrah kita, menyedarkan kita bahawa adanya Tuhan. Sebab itu saya ingin kongsi satu kisah secara ringkas. Apabila seorang tuan guru menyuruh anak-anak muridnya pergi menyembelih merpati yang diberikan kepada mereka dengan sebilah pisau, pergilah kamu semua sembelih burung ini di tempat tidak ada sesiapa pun melihat. Semua anak murid pergi cari tempat menyembelih burung merpati. Ada seorang anak murid kembali kepada gurunya, dia kata tidak ada tempat yang boleh aku dapati, tidak ada yang melihat. Tuan gurunya tanya, kenapa wahai anak murid, kenapa kamu kata demikian? Kerana di mana saja saya pergi untuk menyembelih merpati ini, saya dapati Allah melihat saya. Allahu Akbar. Ini nilai keimanan yang perlu diterapkan, tuan-tuan. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, nah bacalah surah Luqman. Lihat bagaimana Luqman memberi nasihat kepada anak dia, tuan-tuan. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Cantik, sadaqallahul azim. Allah Ta'ala memperingatkan kita dengan lisan Nabi, dengan lisan Luqmanul Hakim. Bagaimana Luqman memperingatkan anak dia. Nasihat pertama Luqman. Dan ingatlah tatkala Luqman memberi peringatan kepada anaknya. Dipanggilnya anak itu, wahai anak kesayangan ayah, jangan kamu syirikkan Allah. Kerana perbuatan syirik itu adalah satu dosa yang cukup besar. Tengok bagaimana seorang ayah memulakan nasihat anak kepada anak yang kecil itu dengan penerapan nilai-nilai keimanan. Ini cabaran yang paling besar, Ustaz Syarin. Kerana Al-Quran seringkali mengungkapkan kalimah iman, kalimah Islam, supaya kita benar-benar memahami erti kata Islam. Kita hari ini faham, kita ni beragama Islam. Tetapi kita belum memastikan diri kita ni tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Begitu juga kita kata kita beriman. Lisan kita memperakui. Hati kita memperakui Tuhan, memperakui agama Islam, memperakui kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran, hari akhirat, baik buruk ketentuan Allah. Tetapi amalannya belum lagi mencapai piawaian yang dikehendaki sebagai seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ini cabarannya, Ustaz Syarin. Terima kasih Ustaz Farid. Walau di Malaysia, walau di Singapura, cabaran keimanan dilihat oleh kedua-dua ahli panel Islam menjadi teras.